Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini yang selalu mengigau dan berjalan semasa tengah tidur? Biasanya kan orang yang selalu mengigau masa tidur, dia memang tak sedar tahu apa yang dia buat. Selalunya orang tu boleh mengigau disebabkan pada masa yang sama dia tengah mimpi, tapi dia tak sedar sebenarnya dalam dunia yang sebenar dia tengah mengigau. Jadi baru-baru ni kan Nina ada tertengoklah satu video TikTok ni tentang isteri dia yang tengah mengigau. So suami ni tengah melayan lah apa yang bini dia tengah cakap. Nina pun scroll lah komen kan, dan Nina terbacalah beberapa komen tentang pasangan diorang pun mengigau juga. Ada satu komen tu yang mana Nina rasa ekstrim sikit. Suami dia tumbuk perut dia tahu. Masa tu suami dia tengah mengigau. Sakit jugalah kan kalau dah perut ni kena tumbuk tiba-tiba. So kisah yang Nina nak share hari ni lebih ekstrim daripada kena tumbuk dekat perut. Nina akan share beberapa kisah tentang pembunuh sleepwalker. Tak faham? Maksud Nina, orang yang berjalan semasa tengah tidur tak sedar yang dia dah bunuh orang lain. Kalau korang cakap takkanlah benda macam ni pun terjadi. Memang terjadi guys. Kes pertama yang dilaporkan pernah terjadi adalah dekat Amerika pada tahun 1846 dulu. So maybe lepas ni korang dah boleh kot pakai baju precise masa tidur kalau partner korang ni jenis yang suka mengigau pelik-pelik ni. Okay, just kidding. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni adalah kes pertama yang dilaporkan bunuh orang semasa dia tengah tidur. Pada tahun 1846 di Boston, Albert ni telah dibebaskan dari tuduhan membunuh. Sebab apa? Sebab peguam dia berjaya buktikan yang si Albert ni ada sleepwalker yang sangat teruk, dan dia juga mengalami masalah insomnia yang kronik. Kejadian ni terjadi bila polis terjumpa jasad seorang wanita yang mati kena bunuh selepas leher dia kena kelar sampai kepala ni terputus. Jasad tadi tu adalah Maria yang merupakan seorang pelacur. So kejadian tu terjadi pada 27 Oktober tahun 1845, yang mana si Albert ni telah pergi ke tempat pelacuran untuk berjumpa dengan girlfriend dia yang bernama Maria. Padahal si Albert ni dah ada anak dan bini tau. Tapi itulah orang kata nafsu ni tak pernah cukup kan. So pada malam tu dikatakan si Albert ni telah jealous bila dia dapat tahu yang Maria tadi tu tidur bersama dengan pelanggan dia. Lepas customer Maria tinggalkan bilik tadi, si Albert ni telah mengambil pisau cukur dan kelar leher Maria sampai dia mati. So lepas si Maria ni dah tak bernyawa kan, Albert ni telah bakar bilik tadi untuk menghapuskan bukti. Kemudian Albert ni cuba melarikan diri dari Boston, tapi tak lama lepas tu dia berjaya ditangkap. Lepas tu dia pun upahlah peguam yang terkenal yang bernama Rufus. Peguam ni jadi pilihan Albert sebabnya peguam ni dia pandai kumpul bukti dan pandai berhujah. Masa dekat mahkamah, peguam ni pun cakap lah yang Albert ni sebenarnya tak ada kes jenayah lampau. Maksudnya dia bukan orang yang jahat. Lagi satu, tak ada saksi yang nampak apa yang Albert buat pada masa tu. So macam mana nak tuduh kata si Albert ni yang bunuh? Macam mana kalau orang lain yang bunuh? Jadi peguam dia pun buat kesimpulan, kemungkinan masa kejadian tu Albert ni kan memang tengah tidur dengan Maria. Mungkin dia dah terbangun, mengigau dan bunuh Maria tanpa dia sedar. Kemudian hakim ni pun mengambillah masa lebih kurang 2 jam untuk berbincang, and then diorang putuskan yang si Albert ni tak bersalah dan dia telah dibebaskan. Mudahnya. Just cakap yang kawan tu mengigau and then terbunuh orang tanpa sengaja, terus settle. Lepas tu tak didapati bersalah. Serious, mind blowing. Okay, next story. Cerita yang kedua ni terjadi pada tahun 1981. Steven dituduh membunuh isteri dia yang bernama Elena dengan menikam sebanyak 26 kali dengan menggunakan pisau dapur. Lepas dia dah sedar daripada tidur, lepas tu dia call polis dan dia kata yang ada orang pecah masuk rumah dia dan bini dia kena bunuh. Tapi bila polis datang rumah dia and then check, diorang tak jumpa tanda-tanda kekerasan yang orang cuba nak masuk rumah, contohnya macam pintu ataupun tingkap kena kopek ke, tak ada. Jadi polis pun terfikir kalau orang tak ada masuk rumah dia, siapa yang bunuh isteri dia? So diorang pun shock Steven lah yang bunuh isteri dia. Lepas dia dah kena tangkap, Steven ni cakap yang dia tak sedar apa yang terjadi pada malam tu. Dia tak menafikan yang dia tak bunuh isteri dia. Dia cuma cakap dia mungkin bunuh isteri dia, cuma dia tak sedar sebabnya dia sleepwalking. So pakar psikiatri pun dipanggil lah untuk beri keterangan tentang masalah si Steven ni. Dan doktor pakar ni pun kata kemungkinan besar yang Steven ni memang mengalami sleepwalking dan dia memang tak akan sedar apa yang terjadi pada masa tu. Lagipun Steven ni nampak baik je dari segi perwatakan dia. So selepas berbincang, kemudian juri telah menetapkan yang okey, Steven ni memang tak bersalah. Dia memang sleepwalker dan dia bunuh isteri dia tanpa dia sedar. Masa kejadian tu dia didapati tak waras sementara dan akhirnya dia pun dibebaskan. Kes yang seterusnya pula terjadi pada tahun 1987. James adalah seorang lelaki yang dah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan yang baru berusia 5 bulan pada masa tu. James telah dituduh membunuh keluarga mertua dia semasa dia tengah tidur. Kiranya dia berjalan sambil tidur and then dia pergi bunuh orang. Kes ni bagi Nina agak mind blowing dan Nina rasa macam agak susah sikit lah nak hadam. Cerita dia macam ni. Pada 24 Mei pada tahun yang sama tu kan, James ni telah drive kereta dia sejauh 22 km untuk pergi ke rumah mertua dia. Sebab itulah Nina rasa kes ni Nina tak boleh hadam, sebab macam mana orang boleh mengigau
kalau orang tengah tidur sleepwalking ni kan, boleh drive kereta. So sampai-sampai je dia dekat rumah mertua dia terus serang bapak mertua dia dulu, and then dia bunuh mak mertua dia pula. Lepas dari kejadian tu, dikatakan masa dia dah tersedar, dia terus pergi ke balai polis dan dia cakap yang saya dah bunuh beberapa orang dengan tangan saya. Kalau korang nak tahu, dia ni sebenarnya ada penyakit parasomnia. So parasomnia ni adalah gangguan tidur yang melibatkan peristiwa atau pengalaman yang tak diingini semasa tidur. So parasomnia ni boleh melibatkan pergerakan, tingkah laku, emosi dan juga persepsi. So sesiapa yang ada masalah parasomnia ni akan mengalami mimpi buruk dan susah sangat nak tidur. Dikatakan juga James ni sebenarnya ada masalah kewangan dan dia ni sangat ketagih untuk berjudi. Disebabkan James ni terdesak, dia telah pun mencuri duit simpanan keluarga dia sendiri. And then pada bulan Mac tahun yang sama, James ni kena buang kerja. Pada 24 Mei tu kan, sebenarnya James ni telah plan nak jumpa mertua dia untuk terangkan masalah dia. Dan pada tarikh ni jugalah dia sebenarnya telah pun membunuh kedua-dua mertua dia, guys. Jadi dekat mahkamah, James ni pun cakaplah alasan yang sama macam orang-orang yang lain. Diorang kata diorang tak sedar apa yang jadi sebabnya diorang tengah tidur. Awal tu memang tak ada siapa pun yang percaya dekat dia lah. Sampailah doktor pakar telah dipanggil untuk cek keadaan James ni betul ke dia ni memang sleepwalker. Dalam penilaian doktor tadi, bacaan EEG pada otak James tak konsisten dan tiada motif. So doktor pun telah sahkan yang James ni ada penyakit parasomnia yang kronik. Bila hakim dah dapat keputusan daripada doktor tadi tu kan, dan diorang pun simpulkan yang James ni tak bersalah dan dia pun dibebaskan. Haish, apalah perasaan bini dia, tak tahulah nak rasa sedih ke, nak marah dekat laki dia tu kan, betul tak? Dah lah sedih mak bapak dia kena bunuh, lepas tu nak salahkan laki pula, laki mengigau. Complicated. Okay, next story. Pada tahun 1887, ada seorang detektif Paris yang bernama Robert telah diberi tugasan untuk mencari kelasi yang telah hilang secara misteri. So Robert ni merupakan detektif yang terkenal dan terbaik pada masa tu. So dia pun telah dihantar ke pelabuhan Normandy untuk siasat kes ni, dan malam tu dia pun tidur awal. Esok pagi tu bila dia bangun, dia terkejut bila dia tengok kasut dengan stokin dia basah tiba-tiba. Kemudian dia pun balik ke balai dan buat report mengatakan sebenarnya ada pembunuhan yang terjadi dekat pelabuhan tadi. Kes yang kelasi hilang ni kita hold dulu, kita fokus dekat kes pembunuhan ni. Dia kata kes bunuh ni lagi penting sebabnya kejadian pembunuhan ni terjadi semasa dia tengah tidur. Jadi ada seorang ahli perniagaan yang terkenal bernama Andre telah dijumpai mati kena tembak dekat perut. Yang pelik tu kan, si Andre ni dia tak kena rompak dan tak tahulah apa motif kejadian tu. So Robert pun telah pergi ke pantai untuk siasat dan dia telah terjumpa kesan tapak kaki yang menjauh daripada jasad Andre. Bila dia cek, rupa-rupanya tapak kaki tu adalah tapak kaki dia sendiri. Sebabnya dia ni tak dibujari tau, dan kesan tapak kaki tu pun sama, tak dibujari macam dia. So dia pun baliklah ke balai dan cakap, saya dah jumpa siapa pembunuh yang sebenar. Si pembunuh tadi tu adalah diri dia sendiri. Padahal dia memang tak ingat langsung tahu tentang apa yang terjadi. So untuk membuktikan kata memang dia yang buat semua tu kan, dia pun ceklah pistol dia, kok ada peluru yang kosong, dan memang dalam pistol dia ada ruang yang kosong. Padahal sebelum ni dia dah isi peluru penuh dalam pistol dia. So Albert pun cakap dekat ketua dia, mungkin benda ni terjadi semasa dia tengah tidur sebab dia memang tak ingat apa-apa. Jadi dia pun buat kesimpulan kemungkinan masa dia tengah tidur and then dia bangun dan berjalan ke pantai. Lepas tu dia terjumpa si Andre tadi and then dia terus tembak. Awal tu pihak polis ni memang susah lah nak terima sebabnya dia ni adalah detektif terbaik dorang. Tapi akhirnya Albert ni telah dipenjarakan atas tujuan keselamatan diri dia dan juga orang lain juga. Masa dia dekat penjara, polis ni ada bagi pistol, tapi dalam pistol tu tak ada peluru lah, untuk tengok betul ke dia ni memang jenis seorang sleepwalker. Sampailah pada satu malam tu dia bangun and then dia tembak ke arah pengawal yang jaga. So dekat sini polis dah tahu Robert ni adalah seorang pembunuh semasa tengah tidur. Dan sejak daripada kejadian tu sampailah hari dia mati, Robert ni telah dikuarantin di sebuah ladang terpencil di Paris dan telah dijaga oleh doktor dan juga pengawal yang bersenjata. Dia nak siasat siapa pembunuh, rupa-rupanya dia yang siasat diri dia sendiri. Dialah pembunuh yang sebenar. Wah, kesian tu. Mungkin ada di antara korang, family korang ni yang jenis suka berjalan masa tidur kan. Nina rasakan korang better kunci diorang ataupun ikat diorang ni masa tengah tidur. Bukan apa, Nina risau je in case diorang buka pintu diorang keluar kan. Nanti nak cari dah tak jumpa kat mana. Dia pun tak ingat dia duduk kat mana, betul tak? Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.